Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah Siti Aisyah binti Ibrahim, merupakan pemegang kad metik 27838. Saya merupakan ahli kumpulan 4 daripada kelas manajemen Group F. Kami ingin membentangkan sebuah laporan yang telah kami hasilkan berdasarkan syarikat yang telah kami tubuhkan. Pada permulaannya, syarikat ini telah diberikan nama sebagai Group F Corporation dan telah ditubuhkan pada bulan Oktober pada tahun 2020. Syarikat ini telah ditubuhkan oleh 6 orang anggota ahli sekumpulan wanita dan telah ditubuhkan di negeri Kedah. Setiap ahli telah bertugas lumus bagi menjayakan sebuah syarikat ini dan bekerjasama untuk memastikan kejayaan itu dapat dicapai. Syarikat ini telah ditubuhkan untuk meningkatkan accountability dari sistem pengurusan akaun kewangan mereka. Syarikat ini juga telah mengambil sikap inisiatif untuk melaksanakan misi dan visi serta objektif mereka dapat dicapai dengan sebaiknya. Syarikat F4 Corporation juga telah melantik beberapa ahli jawatan kuasa bagi melancarkan setiap sistem organisasi mereka dan membantu untuk berurusan dengan setiap para pelanggan yang datang ke syarikat itu. Syarikat ini juga telah mengambil sikap inisiatif bagi membantu para customer yang datang ke syarikat itu dengan memberi layanan yang baik serta khidmat yang secukupnya. Syarikat F4 Corporation juga merupakan sebuah syarikat yang mempunyai nama dan cara yang tersendiri dan telah berada di samping para pelanggan yang mempercayai sebuah syarikat ini. Syarikat ini juga berusaha untuk memastikan bahawa semua para pelanggan berpuas hati dengan sistem khidmat yang telah mereka sediakan dan akan membaik pulih sekiranya terdapat sebarang masalah yang diusulkan oleh para. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Mat Ahir, nombor metrik 281070. Hari ini saya akan mulakan pembentangan saya dengan soalan, apakah itu pengurusan? Pengurusan adalah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien dalam menggunakan proses perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi serta menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Antara kepentingan pengurusan adalah memastikan segala sumber iaitu faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara efektif. Selain itu, memastikan kecekapan perjalanan keseluruhan sebuah organisasi. Seterusnya, memastikan sasaran organisasi tercapai. Berikut merupakan fungsi pengurusan berkaitan antara satu sama lain dan perlu dilakukan secara terancang. Isi pertama adalah perancangan. Merancang adalah proses menunjukkan bahawa pengurus menentukan matlamat yang ingin dikecapi dan menentukan tindakan yang paling wajar diambil untuk semua peringkat organisasi. Antara cara terbaik untuk mendapatkannya adalah melalui pengambilan tugas yang perlu dilakukan, membuat ikutan bagaimana tugas dilaksanakan dan menentukan bila ia sepatutnya dilakukan. Isi kedua adalah pengorganisasian. Mengorganisasi ialah tindakan yang di mana penyusunan yang telah dibuat oleh pengurus dan pengagihan sumber-sumber organisasi untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai sasaran organisasi. Ini merujuk kepada proses pengaturan dan penyelaras kerja-kerja serta sumber-sumber organisasi untuk dijalankan mengikut pelan tindakan bagi mencapai sasaran. Antaranya adalah menentukan tugas yang perlu dilaksanakan, siapakah yang akan menjalankan kerja tersebut dan bagaimana usaha tersebut diurus dan tindakannya. Isi yang seterusnya adalah kepimpinan. Memimpin adalah sifat di mana pengurus cuba mengawal tingkah laku pekerja agar mereka dapat menjalankan kerja yang diberikan dengan cekap dan teratur bagi mencapai sasaran organisasi. Ini menjadi sumber ilham dan dorongan kepada pekerja supaya mereka bekerja keras ke arah pencapaian yang dikehendaki. Ia juga melibatkan kewibawaan dalam memimpin orang lain yang terlibat dalam beragam kerja yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang diberikan oleh organisasi.
Isi yang seterusnya, pengawalan. Mengawal ialah proses di mana pengurus mengawasi produktiviti semasa dan mengambil langkah menaik taraf bagi memastikan keberhasilan kerja tercapai seperti yang dimahukan. Pengurus mengawal aktiviti organisasi supaya produktiviti sebenar adalah sejajar dengan piawaian yang telah dinyatakan dan mengambil langkah pembetulan bagi mencapai sasaran organisasi. Akhir sekali, peringkat pengurusan yang sudah menjadi lumrah untuk ketidaksamaan posisi pengurus mengikut hierarki kuasa atau pangkat di dalam organisasi. Pengurus diklasifikasikan mengikut tingkat kedudukannya dalam organisasi. Kebiasaannya, seseorang pengurus akan dilantik secara rasmi dan mempunyai peranan tertentu. Berikut merupakan 3 peringkat pengurusan yang lumrahnya terdapat dalam sesebuah organisasi. Pertama, pengurusan atasan. Pengurus atasan ialah mereka yang berkewajipan ke atas pengurusan sesuatu organisasi secara keseluruhan. Mereka lebih berpusat kepada perancangan jangka masa lama, juga dikenali sebagai perancangan strategik. Pengurus atasan berkewajipan membuat dan merealisasikan misi, visi, dasar, polisi dan sasaran organisasi serta membimbing organisasi agar tindak balas dengan persekitaran adalah baik. Contoh jawatan pengurus atasan ialah ketua pegawai, eksekutif, CEO, presiden, pengarah urusan dan pengarah. Kedua, pengurus pertengahan. Pengurusan pertengahan ialah mereka yang berkewajipan untuk menjalankan segala hasil sesuatu perbincangan yang telah dibuat oleh pihak pengurusan atasan. Peringkat pengurusan ini berkewajipan untuk mengatur serta membuat perancangan jangka sederhana atau perancangan taktikal berpandukan sesuatu yang khusus ingin dicapai oleh pengurus atasan. Mereka mengawal sesuatu keadaan serta selaraskan aktiviti pengurus bawahan dan kadang-kala berkewajipan ke atas pekerja organisasi dan membuat laporan kepada pengurus atasan. Contoh, jawatan pengurus pertengahan ialah ketua jabatan, pengurus produk atau pengurus pemasaran. Ketiga, pengurusan bawahan. Pengurusan bawahan ialah mereka yang berkewajipan untuk mengawal individu-individu yang terlibat secara terus dengan pengeluaran produk dan perkhidmatan serta menjalankan perancangan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengurus pertengahan. Pengurus bawahan memberi keputusan kepada perancangan jangka masa singkat atau perancangan operasi. Mereka memberi penekanan terhadap tugas penyeliaan kerja operasi, pelaksanaan tugas harian pekerja agar sasaran organisasi menjadi realiti. Contoh jawatan pengurus bawahan ialah penyelia tapak, ketua kerani dan penyelia jualan. Hai semua, selamat petang. Hari ini saya nak menerangkan tentang organisasi. Maksud organisasi. Organisasi ini merangkumi pembahagian kerja di antara pekerja dan penyelarasan tugas ke arah tujuan utama syarikat. Ia juga dapat disebut sebagai fungsi pengurusan kedua terpenting yang menyelaraskan kerja pekerja, memperoleh sumber dan menggabungkan keduanya sesuai dengan tujuan syarikat. Apakah struktur organisasi? Struktur organisasi dapat digambarkan sebagai bentuk yang tepat bagaimana orang dan pekerjaan diklasifikasikan dalam carta organisasi. Keduanya, pengurusan ini melibatkan 6 proses elemen utama termasuk pengususan pekerjaan, jabatan, hubungan pelaporan, pemberian kuasa dan koordinasi. Terdapat 7 jenis struktur organisasi. Struktur organisasi pertamanya, struktur organisasi hierarki. Kedua, struktur organisasi berfungsi. Ketiga, struktur organisasi mendata. Keempat, struktur organisasi bahagian. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi pasukan. Dan akhirnya, struktur organisasi rangkaian.
Seterusnya, saya nak menerangkan tentang struktur organisasi Maybank. Maybank terbagi kepada 3 jabatan, fungsi, bahagian, matriks. Jabatan ini kemudian digabungkan untuk membentuk satu struktur organisasi iaitu hybrid. Maybank mempunyai struktur fungsian yang menjadi sasaran pekerja sistematik di mana profesional dianjurkan bersama. Pekerja yang mempunyai unit kerja yang sama berdasarkan produk atau perkhidmatan, aktiviti yang dilakukan oleh pekerja, tahap kemahiran atau kepakaran. Akhirnya, dalam organisasi, individu dibahagikan kepada jabatan tertentu di mana setiap bahagian mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai matlamat rasmi secara individu. Sekian, terima kasih. Syarikat F4 Corporation telah melaksanakan beberapa misi dan misi. Dan mereka juga telah mengambil kira beberapa faktor sebelum mengeluarkan misi dan misi tersebut. Misi dan misi merupakan asas sebagai panduan untuk syarikat berjalan dengan baik. Ia amat penting untuk diambil kira oleh semua syarikat kerana memberi impak yang besar kepada sesebuah pengurusan. Antara misi yang telah dilaksanakan oleh syarikat corporation adalah dengan mengeluarkan sistem perakaunan secara sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat mengelakkan perselisihan faham antara para pelanggan yang datang berkunjung ke syarikat F4 Corporation. Syarikat F4 Corporation juga telah mengeluarkan sistem khidmat nasihat kepada para pelanggan. Hal ini untuk memberi layanan yang lebih mesra kepada para pelanggan. Seterusnya, syarikat F4 Corporation juga telah melaksanakan kompetensi sumber manusia berdasarkan perkhidmatan sistem perakaunan yang telah dilaksanakan di syarikat F4 Corporation. Visi yang telah dilaksanakan adalah memastikan organisasi terus terbilang dalam sistem perakaunan dan juga sumber kewangan. Syarikat F4 Corporation juga telah mengambil kira beberapa faktor untuk melaksanakan objektif bagi syarikat mereka. Objektif ini merupakan salah satu panduan untuk memastikan syarikat mereka lebih sistematik dan berdaya saing antara satu sama lain. Antara objektif yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan kefahaman para pelanggan. Seterusnya, objektif yang kedua adalah meningkatkan pengalaman para pelanggan semasa interaksi berlangsung antara para pegawai di syarikat corporation. Dan objektif yang ketiga adalah meningkatkan pengekalan pelanggan serta keuntungan dan juga kesetiaan para pelanggan. Dengan itu, para pelanggan dapat datang ke syarikat corporation tanpa merasai rasa jemu dan terus mempercayai syarikat tersebut tanpa rasa was-was. Sistem pengurusan yang terdapat dalam syarikat F4 Corporation mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah melalui dari segi perancangan, pengawalan, pengorganisasian dan juga kepimpinan. Nama saya Lo Wan Ning dan matric number 279031. Apa itu perancangan? Perancangan melibatkan penetapan objektif dan khusus tingkatan untuk mencapai objektif tersebut. Antara objektif S4 Corporation adalah meningkatkan pemahaman pelanggan tentang S4 Operations dan meningkatkan pengalaman setiap pelanggan. Antara khusus tingkatan yang dijalankan oleh S4 Corporation adalah melancarkan projek pengurusan penghubungan pelanggan analisis (RCRM) dan memperkenalkan pengurus yang dipanggil sebagai Resident Manager. Perancangan telah terbahagi kepada perancangan strategi, perancangan taktikal dan perancangan operasi. Perancangan strategi melibatkan menganalisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dan kemudian menentukan bagaimana untuk bersaing dengan berkesan. Antara ancaman S4 Corporation adalah kehilangan pelanggan, produk disalin dan harga dikurangkan oleh bersaing. Walau bagaimanapun, hubungan antara S4 Corporation dengan pelanggan telah bertindak sebagai kunci kejayaan. Oleh itu, S4 Corporation telah mengalirkan strategi kompetitif dengan menumpukan perhatian kepada membina hubungan pelanggan. S4 Corporation telah memperkenalkan banyak strategi untuk meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan. Antara strategi yang diperkenalkan oleh S4 Corporation adalah program Electronic Bill Payment dan Payment (EBPP) yang merupakan proses mengautomasikan perjalanan bil kepada pihak ketiga. Perancangan taktikal adalah perancangan jangka antara 1 hingga 3 tahun yang dirancang untuk melaksanakan pelan strategi. Antara pelan strategi S4 Corporations adalah menjadi bank komunikasi Asia yang terbaik, peneraju global dalam Islamic Finance dan penyedia perkhidmatan kewangan runjit nombor 1 di Malaysia.
Oleh itu, perancangan taktikal F4 Corporation adalah berkomunikasi berterusan dalam organisasi, kejurulatihan, pembangunan pemikiran kepimpinan, dan latihan kemahiran di semua bidang. Perancangan operasi merupakan perancangan jangka pendek iaitu kurang dari setahun yang direka untuk menyokong perancangan strategi dan taktikal. Antara perancangan operasi yang dirancang oleh F4 Operation untuk menjadi bank komunikasi ASEAN yang terbaik adalah memulakan dua inisiatif iaitu kad serantau dan pengurusan kekayaan serantau. Tambahan pula, perancangan operasi yang dirancang oleh F4 Corporation untuk menjadi peneraju global dalam pembiayaan Islam adalah mengembangkan peranan zakat dan wakaf dalam meningkatkan sumbangan organisasi kepada komuniti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syazwani Farhana Murshidah binti Ismail. Nombor matrik saya 279050. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi pengurusan yang kedua iaitu pengorganisasian. Pengorganisasian didefinisikan sebagai mengatur tugas orang dan sumber lain untuk menyelesaikan kerja. Pengorganisasian ini penting dalam menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik bagi mencapai matlamat organisasi, memastikan pengagihan sumber dapat dilakukan dengan saksama dan mengawal tingkah laku pekerja melalui prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Seterusnya, struktur organisasi yang digunakan oleh syarikat F4 Corporation adalah struktur fungsian. Melalui struktur ini, sumber dapat digunakan dengan cekap kerana setiap pekerja mahir dengan tugas yang dilakukan. Selain itu, struktur ini juga mengelaskan pekerja mengikut tugas dan fungsi yang dijalankan oleh setiap jabatan. Berikut merupakan carta organisasi syarikat F4 Corporation. Syarikat F4 Corporation terdiri daripada Presiden iaitu Siti Aisyah binti Ibrahim, Naib Presiden iaitu Fatin Nur Afifah binti Muhammad Sabri. Seterusnya, pengurus Jabatan Jualan iaitu Loh Wan Ning, pengurus Jabatan Operasi Perbankan iaitu Nur Adelina binti MD Ahir, pengurus Jabatan Kawalan Kredit iaitu Nur Hashimah binti Muhammad Firdaus Silva, dan pengurus Jabatan Sumber Manusia iaitu Syazwani Farhana Murshidah binti Ismail. Syarikat F4 Corporation mempunyai pekerja seramai 20 orang. Setiap jabatan menjalankan tanggungjawab yang diberikan bagi memastikan operasi perbankan berjalan dengan lancar, dan Jabatan Jualan pula sentiasa berusaha dan memberi komitmen yang penuh untuk mencapai target pengurusan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai fungsi dan tanggungjawab bagi setiap jabatan yang terdapat di dalam syarikat F4 Corporation. Yang pertama, Presiden iaitu Siti Aisyah binti Ibrahim. Presiden bertanggungjawab ke atas pengurusan organisasi secara menyeluruh dan memberi tumpuan kepada perancangan strategik. Presiden juga bertanggungjawab dalam menetap dan menggariskan visi, misi, objektif dan matlamat organisasi. Selain itu, Presiden juga perlu menilai kejayaan organisasi dari masa ke masa dalam mencapai matlamat organisasi. Presiden juga perlulah mempunyai kemahiran dalam membuat keputusan, mengurus masa, mahir berinteraksi dan memandang jauh ke hadapan. Yang kedua, Naib Presiden iaitu Fatin Nur Afifah binti Muhammad Sabri. Naib Presiden bertanggungjawab dalam membentuk, mengurus kaki tangan, membimbing,
mengetuai dan mengurus organisasi. Selain itu, naib presiden juga bertanggungjawab dalam menyelia serta menyelaras aktiviti pengurus bawahan. Naib presiden juga perlulah mempunyai kemahiran dalam berinteraksi, mendorong, memimpin dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pihak di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, pengurus jabatan jualan iaitu Loh Wan Ni. Pengurus jabatan jualan bertanggungjawab dalam memasarkan produk-produk seperti pinjaman ASB, perumahan, kad rumah kedai, kad kredit, insurans hayat dan am serta pembayaran kenderaan. Pengurus jabatan jualan akan memberikan idea yang kreatif dalam melakukan pengiklanan untuk menarik lebih ramai pelanggan. Selain itu, pengurus jabatan jualan juga perlulah mahir berinteraksi dengan pihak luar dan pelanggan dalam memasarkan produk. Yang keempat, pengurus jabatan operasi perbankan iaitu Nur Adelina binti MD Ahir. Pengurus jabatan operasi perbankan ini bertanggungjawab dalam menjalankan aktiviti-aktiviti seperti pembukaan akaun simpanan tetap, akaun semasa, urusan simpanan dan pengeluaran, juga pembayaran, pinjaman, pindahan giro dan sebagainya. Pengurus jabatan operasi perbankan juga akan memastikan segala operasi perbankan akan berjalan lancar dan sistematik. Selain itu, segala pertanyaan dan masalah daripada pelanggan akan diselesaikan dengan cara yang baik dan berkesan. Yang kelima, pengurus jabatan kawalan kredit iaitu Nur Hashimah binti Muhammad Firdaus Siva. Pengurus jabatan kawalan kredit bertanggungjawab dalam memastikan peminjam membuat bayaran seperti apa yang tertakluk pada perjanjian dan sentiasa berkomunikasi dan memberi peringatan kepada para pelanggan demi menjaga kadar pinjaman tidak berbayar bank supaya sentiasa berada di paras yang terendah. Pengurus jabatan kawalan kredit juga akan menyusun setiap bayaran supaya keluar masuk organisasi dengan sistematik. Yang terakhir, pengurus jabatan sumber manusia iaitu Syazwani Farhana Murshidah binti Ismail. Pengurus jabatan sumber manusia lebih fokus kepada kerja-kerja penghantaran surat perjanjian pelanggan, menyimpan dan memastikan semua fail pelanggan berada dalam simpanan yang selamat serta menjaga hal ehwal dan kebajikan pekerja. Selain itu, pengurus jabatan sumber manusia juga akan memastikan setiap pekerja mematuhi peraturan syarikat serta menyediakan program kursus dan latihan kepada pekerja bagi meningkatkan kemahiran dan kebolehan mereka agar melahirkan pekerja yang berkualiti dan berkemahiran. Nama saya ialah Fatin Nur Afifah binti Muhammad Subri. Nombor matrik saya ialah 278-533. Saya akan menjelaskan fungsi ketiga dalam pengurusan iaitu kepimpinan. Terdapat banyak gaya kepimpinan yang boleh diaplikasikan dalam menguruskan sesebuah syarikat. Gaya kepimpinan tersebut mestilah bersesuaian dengan setiap situasi yang dihadapi pada masa itu. Oleh itu, kami telah memilih 3 jenis gaya kepimpinan iaitu gaya kepimpinan berorientasikan tugas,
gaya kepimpinan berorientasikan hubungan, dan gaya kepimpinan bersifat transformasi. Gaya kepimpinan berorientasikan tugas memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat. Pemimpin yang berorientasikan tugas akan memberikan tugas, menetapkan proses yang jelas dan memberikan tarikh untuk menghantar kerja demi memastikan semua karyawan fokus dan menyiapkan kerja mereka dalam masa yang ditetapkan. Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan berorientasikan hubungan memfokuskan kepada aktiviti menyokong, memotivasi dan membangunkan karyawan. Gaya kepimpinan ini mendorong kerja berpasukan yang baik melalui jalinan hubungan positif dan komunikasi yang baik. Kepimpinan bersifat transformasi berlaku apabila seorang pemimpin bekerjasama dengan ahli pasukan untuk mengenal pasti perubahan yang perlu dilakukan, mewujudkan langkah-langkah yang diperlukan untuk perubahan tersebut dan melaksanakan perubahan tersebut bersama-sama ahli pasukan. Kami memperkenalkan program bimbingan bersama jawatan kuasa tertinggi syarikat di mana para peserta iaitu karyawan diberi peluang untuk mendalami misi dan visi syarikat secara mendalam dan mempelajari bagaimana untuk merealisasikan misi dan visi tersebut mengikut kemahuan jawatan kuasa tertinggi syarikat. Melalui program ini, para peserta diberi peluang untuk bertanya soalan sekiranya mereka mempunyai kekeliruan berkenaan skop kerja mereka dan memberi maklum balas mengenai proses pengurusan syarikat. Hal ini membolehkan jawatan kuasa tertinggi syarikat mengenal pasti cara peserta bekerja dan menetapkan matlamat untuk mereka mengikut kemahiran, kebolehan dan kemampuan mereka demi membentuk prestasi yang memberangsangkan. Pemimpin mestilah mengetahui keputusan apa yang perlu dibuat untuk menjaga minat pihak yang berkepentingan terhadap syarikat. Pekerja akan menjadi kurang komited terhadap pekerjaan jika mereka mengetahui bahawa pemimpin mereka tidak yakin dalam membuat keputusan. Kami memilih gaya kepimpinan bersifat autokratik dan partisipatif dalam membuat keputusan. Autokratik ialah gaya membuat keputusan di mana pemimpin mempunyai kawalan sepenuhnya dan pemilikan total dalam membuat sebarang keputusan. Langkah ini sesuai dan berfungsi dengan baik apabila sesebuah keputusan harus dibuat dengan cepat atau dalam keadaan kecemasan. Partisipatif pula berkaitan dengan penglibatan kumpulan. Langkah ini memberi peluang dan kuasa kepada karyawan untuk menyatakan idea mereka dan terlibat dalam proses membuat keputusan syarikat. Kami amat mementingkan pandangan kolektif lembaga pengarah dalam proses membuat keputusan. Kepentingan pemegang saham minoriti akan diwakili oleh para pengarah bebas mengikut peranan dan tanggungjawab masing-masing. Nilai teras syarikat kami pula tidak hanya dihaskan untuk pengurus di peringkat atas, malah untuk semua pekerja sehingga di peringkat bawah. Nilai teras tersebut menjadi garis panduan bagi kaki tangan kami membuat keputusan. Pengurus akan menilai sebarang keputusan yang dilaksanakan oleh kaki tangan kami untuk memastikan bahawa setiap keputusan tersebut memenuhi nilai yang ditetapkan. Komunikasi dari para pemimpin sangat penting kerana ia memberi kesan secara langsung kepada visi, misi dan kemampuan syarikat untuk melakukan perubahan. Kami mementingkan komunikasi melalui telefon pintar yang dapat diakses secara fleksibel di mana sahaja para pekerja berada, memandangkan semua orang menggunakan telefon pintar pada zaman global ini. Melalui cara ini, komunikasi dalam syarikat kami dapat menjangkau setiap lapisan pekerja dan meningkatkan penglibatan mereka. Sebuah aplikasi direka untuk penggunaan semua pekerja bagi memberi sebarang maklum balas berkaitan pekerjaan mereka supaya tindakan yang cepat dapat diambil. Kami memberi penekanan kepada karyawan kami untuk menggunakan aplikasi ini sebagai medium perbualan berkenaan peningkatan prestasi. Aplikasi ini juga akan menjadi medium untuk karyawan mendapatkan sebarang mesej atau info daripada pihak pengurusan di peringkat atas. Kumpulan terdiri daripada individu bebas yang mempunyai persamaan dan berkumpul bersama. Pasukan pula adalah sekumpulan individu yang saling bergantung dan berganding bahu untuk merealisasikan sesuatu tujuan. Kami mengubah kumpulan menjadi sebuah pasukan yang berkaliber melalui 7 cara, iaitu kolaborasi, kepercayaan, matlamat dan maklum balas, persembahan kerja, motivasi,
komposisi pasukan, peranan dan norma. Melalui kolaborasi, setiap ahli pasukan akan duduk bersama dan berbincang, berkongsi maklumat dan menyusun strategi untuk mendapatkan keputusan secara kolektif. Setiap ahli mestilah bebas menyatakan persepsi dan pandangan masing-masing di samping menerima input yang diberikan oleh ahli lain. Matlamat dan maklum balas bagi sesebuah persembahan kerja juga penting bagi mengukur tahap prestasi setiap ahli sama ada mereka berada di landasan yang betul ke arah mencapai matlamat pasukan atau tidak. Setiap ahli pasukan perlulah bekerjasama dalam memberi maklum balas terhadap prestasi atau cara kerja ahli pasukan lain supaya hasil kerja yang sempurna dapat dihasilkan sebelum dihantar kepada pemimpin di peringkat atas. Komposisi pasukan merujuk kepada sekumpulan pekerjaan, personaliti, nilai-nilai, ilmu, pengalaman dan kemahiran ahli pasukan. Kepelbagaian dalam komposisi pasukan akan mewujudkan keberkesanan pasukan dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan menyuntik pelbagai idea baru untuk melakukan kerja atau menyelesaikan sesuatu masalah berkaitan kerja. Setiap ahli pasukan mempunyai peranan masing-masing dan mereka perlulah berpegang teguh kepada peranan tersebut untuk memastikan pasukan dapat beroperasi secara lancar. Sekiranya terdapat ahli yang tidak menjalankan peranan mereka dalam waktu yang ditetapkan, ahli pasukan yang lain mestilah berani untuk menegur individu tersebut. Setiap ahli juga perlu memahami dan mematuhi norma dalam pasukan. Norma adalah sesuatu perkara yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi tradisi. Salah satu contoh norma dalam kerja berpasukan ialah setiap ahli mestilah melakukan semua kerja bersama-sama dan bukannya membuat kerja sendiri tanpa memikirkan pendapat ahli lain. Motivasi didefinisikan sebagai perlakuan memberi tenaga, menyokong dan mengarah pekerja untuk melakukan sesuatu bagi kelangsungan usaha pekerja. Seorang pengurus perlu mempunyai kebolehan dalam meyakinkan pekerja untuk terus berkhidmat bersama syarikat dan meningkatkan produktiviti pekerja untuk menyelesaikan setiap tugasan. Oleh itu, kami menyediakan skim motivasi atau ganjaran kepada para pekerja. Melalui skim motivasi yang berkesan, pengurus dapat mengekalkan pekerja yang berbakat dan menghalang mereka daripada berpindah ke syarikat pesaing. Antara insentif yang diberikan termasuklah kemudahan pengaturan kerja yang fleksibel, gym untuk lelaki dan wanita, pelbagai program kesihatan, pemberian tempat letak kereta khas untuk wanita hamil dan sebagainya. Di samping itu, kami juga menyediakan cuti bersalin selama 12 bulan kepada pekerja yang baru menjalani proses bersalin. Kami juga menyediakan sebuah pusat jagaan kanak-kanak, tempat penyusuan bayi dan masa bekerja yang fleksibel untuk urusan penjagaan anak-anak. Memandangkan kami menginginkan para pekerja kami fokus semasa bekerja dan tidak risau akan keadaan anak-anak mereka. Selain itu, kami juga akan memberikan allowance kepada para pekerja kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Mat Ahir, nombor matrik 281070. Saya akan memulakan pembentangan mengenai topik pengawalan. Pengurusan pengawalan dalam sesebuah organisasi amatlah penting kerana ia dapat memastikan segala proses dan sistem dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. Proses pemantauan rapi juga boleh dirujuk sebagai salah satu komponen dalam pengurusan pengawalan sesebuah syarikat. Oleh yang demikian, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilaksanakan bagi membantu organisasi mencapai objektif tertentu. Pertama, menetapkan piawaian. Setiap piawaian yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi haruslah diberikan penelitian yang telus oleh pihak pengurusan syarikat. Piawaian sesebuah syarikat haruslah sentiasa jelas serta mudah difahami oleh pekerja supaya dapat mengelakkan salah faham dalam melakukan tugas yang telah diberikan. Kedua, mengukur prestasi. Prestasi dapat diukur berdasarkan pencapaian syarikat dalam suatu tempoh masa yang telah ditetapkan. Lazimnya, prestasi dapat diukur melalui pencapaian sebenar yang ditunjukkan oleh sesebuah syarikat. Syarikat dapat menetapkan kekerapan pengukuran prestasi serta bahagian atau skop kerja yang perlu dititikberatkan semasa melakukan proses tersebut. Ketiga,
membandingkan pencapaian. Syarikat dapat melaksanakan perbandingan antara pencapaian sebenar dan pencapaian jangkaan yang telah dinyatakan bagi sesuatu projek kerja misalnya. Melalui perbandingan ini, pihak pengurusan dapat melihat sendiri sama ada objektif mereka di peringkat awal telah berjaya direalisasikan atau sebaliknya. Keempat, mengambil tindakan pembetulan. Setelah sesebuah syarikat melaksanakan langkah-langkah yang telah disebutkan seperti di atas, tindakan susulan dapat diambil bagi menyelesaikan masalah atau kepincangan yang mungkin timbul sepanjang usaha untuk mencapai matlamat syarikat. Hal ini adalah demikian kerana tindakan pembetulan ini adalah aspek yang sangat penting bagi memastikan tiada pembaziran tenaga kerja, sebarang kos dan lain-lain yang boleh dicatatkan. Syarikat yang bijak mengambil inisiatif yang proaktif mampu mencapai matlamat dengan cara tersendiri, terutamanya dengan adanya proses pengawalan yang sistematik dan berkesan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan apa yang telah dibentangkan sebentar tadi adalah syarikat F4 Corporation telah melaksanakan syarikat mereka dengan baiknya. Ia telah bermula daripada awal yang telah ditubuhkan pada bulan Oktober pada tahun 2020 dan telah berjaya mencapai setiap misi dan visi yang telah dilaksanakan. Syarikat F4 Corporation juga telah melaksanakan objektif mereka dengan baik dan mereka berjaya menjelaskan fungsi setiap yang mereka lakukan seperti fungsi pengorganisasian, pengurusan, pengawalan serta kepimpinan yang telah mereka laksanakan. Syarikat F4 Corporation juga telah merancang setiap strategi yang telah mereka laksanakan dan juga telah mengambil kira setiap faktor yang akan terlibat sama semasa mereka menjalankan syarikat tersebut. Syarikat F4 Corporation juga telah berjaya meneliti setiap masalah dan mengambil kira semua faktor untuk memastikan syarikat mereka berjaya dengan sistematik dan berdaya saing antara syarikat yang lain. Syarikat F4 Corporation juga telah berjaya membangun setaraf dengan syarikat-syarikat yang lain dan memastikan sistem yang mereka ada setanding dan memperoleh kepercayaan daripada para pelanggan. Sekian, terima kasih.